pada akhir zaman akan timbul tipu daya fitnah Sang Dajjal yang menawarkan syurga dan neraka dalam bentuk api di tangan kiri dan juga air sungai mengalir sejuk di tangan kanan. Kalau mereka yang ingin mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan Tok Guru Haji Adi Awang ini, hamba juga nak mengajak seluruh rakyat Malaysia mengutuk perbuatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan, kenalan, sahabat dan juga walaun yang masih menonton di YouTube Ambo Jami Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Ambo nak ulas berkenaan dengan Minda Presiden PAS. Minda Presiden PAS memberitahu apa yang berlaku pada negara hari ini merupakan langkah kanan merujuk kepada perbuatan langkah syaitan ataupun yang kita panggil tebuk atap. Setelah setahun, nampaknya Presiden PAS tidak puas-puas menikmati langkah syaitan ataupun langkah syaitan ataupun yang dipanggil tebuk atap. Namun bagi Presiden PAS inilah langkah kanan pada pandangan beliau. Suka atau tidak, setuju ataupun tidak setuju, kita harus akui langkah syaitan, tebuk atap ataupun yang dipanggil langkah kanan oleh Tok Guru Haji Adi ini merupakan satu pengkhianatan kepada demokrasi negara. Kita harus akui dan kita boleh lihat setelah pengkhianatan ini dilakukan, kita boleh lihat kesannya sehingga kali ini demokrasi masih lagi tidak sembuh dek kerana pengkhianatan mereka terhadap demokrasi negara. Pada awal pengkhianatan mereka menyatakan, mereka memberitahu kepada rakyat, mereka hanya mengambil peluang setelah melihat dalaman Pakatan Harapan berlaku krisis. Lalu mereka masuk setelah ada ruang. Itulah yang dinyatakan mereka setahun dulu. Namun akhirnya setelah setahun, Minda Presiden akhirnya menyatakan bahawa langkah syaitan, tebuk atap langkah syaitan ini merupakan satu usaha yang telah dilakukan sebaik sahaja keputusan pilihan raya yang ke-14 diumumkan. Usaha ini kononnya dilakukan dengan dimulakan dengan bismillah dan merupakan langkah kanan bagi Tok Guru Haji Adi Awang. Itulah Minda Presiden PAS pada ketika ini. Sebelum Ambo pergi jauh, sebelum ulah lebih jauh tentang Minda Presiden ini, Ambo ingin mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan Tok Guru Haji Adi Awang ini. Ambo juga nak mengajak seluruh rakyat Malaysia mengutuk perbuatan mereka. Sudahlah mengkhianati, mereka berbangga pula seolah-olah inilah yang sepatutnya diwarisi generasi hari ini, yakni tidak menghormati demokrasi. Kepada anak muda, kepada aktivis, kepada pengundi, kepada rakyat Malaysia, sama-sama kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Tok Guru Haji Adi yang jelas mengkhianati mandat rakyat. Rakyat telah mengambil bahagian dalam demokrasi negara. Rakyat telah keluar beramai-ramai, rakyat telah beratur, rakyat telah memilih dan rakyat telah mengundi. Dan akhirnya pada pilihan raya yang ke-14, kita ada pemenangnya yakni Pakatan Harapan. Namun secara jelas mereka telah mengkhianati demokrasi negara dan mereka berbangga mengkhianati demokrasi negara. Tok Guru Haji Adi dengan rasa tidak bersalah, dengan rasa bangga memberitahu sebaik saja keputusan pilihan raya diumumkan, maka mereka memulakan langkah ini, yakni mereka ingin merampas hak kemenangan Pakatan Harapan bukan dengan cara pilihan raya, tetapi melalui cara tebuk atap. Ini bermakna mereka telah merancang dan mereka juga merancang dengan pengkhianat dalam Pakatan Harapan. Kerana itulah kita lihat, suka atau tidak, kita sendiri terperangkap dengan pengkhianatan dan sabotaj mereka. Pakatan Harapan mempunyai krisis kerana apa? Kerana Tok Guru Haji Adi yang jelas konon ketika itu menyokong Tun Dr. Mahathir dan macam-macam lagi lah gerakan Muafakat Nasional, Kerajaan Melayu Islam. Itulah gerakan yang telah dilakukan oleh Tok Guru Haji Adi bukan kerana Melayu, bukan kerana Islam, tetapi kerana Haji Adi mengejar pangkat semata-mata. Untuk makluman Tok Guru Haji Adi, para walaun, para penyokong, para ahli PAS yang jelas seolah-olah mengatakan bahawa langkah ini dimulakan dengan bismillah. Jikalau habis dakwat di dalam dunia pun anda menulis perkataan bismillah,
ianya tidak menghalalkan perbuatan anda. Walaupun dibaca sejuta kali bismillah pun, perbuatan anda ini tidak halal bagi kami. Kenapa? Anda telah merosakkan demokrasi negara. Rakyat pulang beramai-ramai membeli minyak, tinggal di kampung, meninggalkan anak bini, berpisah satu ke sana, satu ke sini kerana nak mengundi. Berjuta duit rakyat, berjuta duit kerajaan telah habis. Lalu anda telah menyusun satu perbuatan khianat. Sebaik saja keputusan pilihan raya diumumkan. Untuk Guru Hajadi, jangan merasakan perbuatan anda ini halal hanya kerana anda membaca bismillah, hanya kerana anda memberitahu langkah ini dimulakan dengan bismillah. Bacalah sejuta kali bismillah pun, kamu buatlah apa-apa pun, perbuatan ini tetap tidak halal bagi kami. Kami tidak halal anda yang telah mengkhianati mandat rakyat, yakni mandat kami. Hari ini kita boleh lihat betapa kerajaan ini tidak mendapat berkat. Ya, saya nyatakan tidak mendapat berkat. Kerana kita boleh lihat, bukan saja anda tidak berjaya menguruskan pentadbiran negara, anda juga telah menyebabkan rosaknya demokrasi negara. Nah, bukan saja tidak mampu untuk mentadbir secara baik, anda tidak mampu mengurus parlimen sehingga anda terpaksa menutup parlimen. Kerana apa? Kerana keabsahan anda tidak dapat dibuktikan di parlimen. Kerana anda tahu anda tidak cukup nombor untuk dinyatakan keabsahannya di dalam parlimen. Jadi jalan terbaik adalah dengan menutup parlimen. Walaupun pihak istana menyatakan bahawa darurat ini tidak menghalang pun parlimen bersidang, lalu dicipta alasan baru, warga tua tidak boleh berada di dalam parlimen kerana berisiko tinggi. Warga tua itu adalah Tok Guru Hajadi dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini bermakna jelas Perikatan Nasional ingin mensabotaj Muhyiddin Yassin dan juga Tok Guru Hajadi pada sesi PRU yang ke-15. Kerana saya sendiri percaya rakyat Malaysia akan menolak mana-mana calon warga emas daripada Perikatan Nasional kerana jelas warga emas ini penakut dan menyusahkan negara dan tidak membantu pentadbiran dan juga proses demokrasi negara. Kerana warga emas ini penakut dan tidak sanggup berkorban demi rakyat dan juga demi negara. Hari ini Haji Hadi memberitahu inilah langkah kanan. Saya nak tanyalah Tok Guru Hajadi, apa yang langkah kanan? Adakah kerajaan Perikatan Nasional ini langkah kanan? Adakah Tok Guru Hajadi merasakan jawatan ataupun gaji duta khas bertaraf menteri yang saya dan rakyat anggap seperti makan gaji buta ini adalah langkah kanan? Dalam minda, Presiden PAS juga telah mengkritik tentang manifesto Pakatan Harapan. Tok Guru Hajadi janganlah bercakap tentang Pakatan Harapan. Untuk makluman Tok Guru Hajadi, Pakatan Harapan telah berjaya menunaikan 60% janji manifesto Pakatan Harapan. Dan bakinya akan diselesaikan pada tahun 2020. Yakni pada tahun di mana anda telah mengkhianati mandat rakyat dan mengambil kerajaan ini secara paksa. Jikalau anda sudah rasa cukup kuat, cukup hebat, kenapa tidak ambil saja ketika PRU? Kenapa tidak sabar-sabar nak mengambil mandat ini? Minda Presiden PAS menyatakan bahawa banyak janji-janji Pakatan Harapan tidak dapat ditunaikan. Jikalau benar kami tidak dapat menunaikan janji-janji manifesto, biarlah rakyat menghukum. Kenapa kamu yang kalah nak jadi kerajaan? Kerana kamu tidak boleh sabar mengikut saja proses pilihan raya yang sepatutnya tidak perlulah sampai nak tutup parlimen pada hari ini kerana kamu tak cukup majoriti, kamu tak cukup sokongan majoriti ahli parlimen dan kamu tidak boleh buktikan keabsahan kerajaan hari ini, lalu kamu tutup ruang demokrasi. Lalu kamu nak katakan kerajaan terdahulu. Dah kamu rasa baik sangat, apa yang kamu buat pada hari ini? Mana janji-janji dan manifesto PAS pada pilihan raya yang ke-14? Mana isu arwah hadith? Mana isu pakaian patuh syariah? Mana isu RUU 355? Mana isu hudud? Mana isu nak harakam Donzo? Mana isu nak harakam DAP? Di mana semua tu? Di mana janji-janji PAS yang kita boleh dengar pada ceramah pilihan raya yang ke-14? Adakah kerana kamu sedar kerajaan hari ini bukan kerajaan yang halal, bukan kerajaan yang sah, maka kamu pun tak berani nak bawa manifesto yang kamu janji pada pilihan raya yang ke-14. Kamu juga ada janji, kamu juga ada manifesto. Kenapa kamu duduk sibuk mengatakan manifesto kami? Dah kamu jadi kerajaan, tunailah apa yang kamu janji dulu. Tunaikanlah perjuangan kamu. Dulu kamu cakap nak laksanakan RUU 355. Di mana? Di mana RUU 355? Saya tahu saya tidak layak untuk mengkritik Presiden PAS yang dianggap berilmu. Namun saya mengambil kata-kata daripada almarhum Tok Guru
berkenaan dengan pemimpin. Almarhum Tun Guni Aziz pernah mengajar menceritakan bagaimana ciri-ciri mereka yang tidak layak menjadi imam ataupun pemimpin masyarakat, yakni mereka yang tidak pandai menjaga kehormatan diri. Kata almarhum Tun Guni Aziz, seorang pemimpin kena menjaga maruahnya. Dia tak boleh sama dengan orang biasa, tak boleh sama dengan orang bawah. Dengan erti kata lain, Tok Guru Hajadi tak boleh sama taraf percakapannya, penulisannya sama dengan para walaun. Apabila beliau bercakap seolah tidak ada penghormatan daripada masyarakat, daripada kawan ataupun lawan. Ialah kalau bercakap sedikit terus keluar binatang. Ulama apa ni nak samakan ini dengan binatang? Ulama jenis apa ni? Nak bercakap je tu nak ngata. Cakap je kata orang tu macam binatang ni, macam binatang ni. Kan kita samakan dia dengan binatang, penyokong dia pula marah. Tetapi presidennya mulut tak ada insurans, asal bercakap je sama dengan binatang ni, sama dengan binatang tu, sama dengan binatang ni. Dah tak ada benda lain kena disamakan. Kalau jarang-jarang tu kita boleh terima ni, setiap kali bercakap tu macam anjing, macam babi, macam buaya, macam keldai. Ulama jenis apa ni? Ulama yang tidak ada maruah, kata almarhum Tok Guru, yang tidak ada penghormatan diri, yang kalau bercakapnya lebih kurang sama dengan walaun, ni tak layak dipanggil ulama, tak layak digelar pemimpin. Nah, kalau kita baca minda Presiden PAS tu, kita baca daripada atas sampai bawah. Pertama, penuh dengan fitnah. Yang kedua, kalau kita baca minda Presiden PAS tu, jelas kelihatan seolah-olah yang menulis ni budak tadika. Ya, kalau kita boleh lihat minda Presiden PAS, rupa-rupanya Presiden PAS ni tak kenal lagi burung kasuari dengan burung unta. Dia boleh beritahu seperti burung kasuari di padang pasir. Untuk makluman Tok Guru Hajadi, tidak ada burung kasuari di padang pasir, di padang gurun. Yang ada burung unta yang masukkan kepala dalam tanah itu burung unta. Jadi nak mengata ke orang, data ataupun fakta tentang binatang pun salah. Apa benda ni nak mengata pun tak pandai. Dan kepada Hajadi, kalau tak kenal burung, janganlah bercakap tentang burung. Kenal dulu burung. Dan kalau Tok Guru Hajadi nak kenal lagi seekor burung yang pelik, adalah burung kepala Jerman. Jenis apa burung tu? Tok Guru Hajadi rujuklah kepada Ustaz Mokhtar Senik. Apakah jenis burung kepala Jerman? Janganlah menipu rakyat seolah-olah bila menyebut langkah kanan dia ada bunyi Islami, seolah-olah inilah rezeki. Untuk makluman, ada rezeki halal, ada rezeki yang haram. Dan langkah kanan, tangan kanan bukanlah semuanya baik. Sebagai contoh, kalau kita basuh air besar kita dengan tangan kanan tak baik, ataupun kita masuk tandas dengan kaki kanan pun tak baik. Dan untuk makluman yang kita semua tahu, pada akhir zaman akan timbul tipu daya fitnah Sandajal yang menawarkan syurga dan neraka dalam bentuk api di tangan kiri dan juga air sungai mengalir sejuk di tangan kanan. Kalau mereka yang mudah tertipu, mereka akan memilih air sungai yang mengalir Dajjal, itulah neraka. Jadi kepada Tok Guru Hajadi, jangan menyangka langkah kanan itu rezeki. Semak dulu, perhatikan dulu. Seorang ulama, apabila beliau mengambil upah, apabila beliau mengambil gaji, sudah pasti beliau semak dulu adakah gaji ini mendapat rahmat ataupun sebaliknya. Jadi kepada Tok Guru Hajadi, perbuatan anda akan ditiru. Adakah anda merasakan perbuatan tebuk atap ini satu perbuatan yang terpuji? Yang kita boleh lihat, seluruh dunia tidak mengiktiraf Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana suka atau tidak, proses demokrasi mestilah melalui pilihan raya. Jadi kepada Hajadi, jangan asyik nak menjual agama untuk kepentingan anda. Adakah anda rasa kerajaan hari ini kerajaan yang baik? Sudah pasti anda tanya juga rakyat. Adakah rakyat merasakan Perikatan Nasional ini langkah kanan ataupun langkah jahanam? Saya yakin kalau ditanya rakyat, pilihan raya yang ke-14, rakyat sama sekali akan menolak Perikatan Nasional dan rakyat akan menolak Tok Guru Hajadi dan juga PAS kerana tak habis-habis menggunakan agama, bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan negara, tapi hanya untuk memastikan Tok Guru Hajadi kekal sebagai duta khas. Tak bekerja tapi dapat makan gaji buta. Sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.